وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Celaka engkau bersembunyi dari manusia, tidak dari Khalik, yakni Allah. Bagaimana engkau boleh sembunyikan busukan dirimu daripada Allah? Lama kelamaan perkaramu akan terbocor juga pada orang ramai. Dan wang itu akan diambil dari kocekmu dan rumahmu. Wahai orang yang membiarkan kaca itu terpecah, besok makan minummu dari hasil usahamu akan menampakkanmu khabarnya. Orang yang memakan racun, tidak lama reaksi racun itu akan membahayakan jasadnya. Makan haram itu racun buat jasad agamamu. Dan meninggalkan syukur ke atas nikmat Allah juga merupakan racun bagi agamamu. Tidak berapa lama nanti kamu akan diseksa Allah Azza wa Jalla dengan kefakiran serta meminta-minta kepada manusia. Sedang rahmat akan terangkat dari hati mereka buatmu. Begitu juga kamu yang meninggalkan beramal dengan ilmunya, tidak berapa lama nanti ilmu itu akan melupakanmu dan lenyap keberkatannya dari hatimu. Wahai orang-orang yang bodoh, jika kamu kenal Allah Azza wa Jalla, nescaya kamu kenal balasan siksanya. Lantaran itu perbaiki adab kamu dengan dia dan dengan makhluknya. Kurangkan campur tangan dalam hal-hal yang tiada kena-mengena dengan diri kamu. Ada suatu berita dari setengah orang salihin, dia berkata, aku lihat seorang pemuda meminta-minta orang. Lalu aku berkata kepadanya, jika engkau bekerja bukan baik dari meminta-minta? Jika engkau bekerja bukankah ianya lebih baik dari meminta-minta? Maka kerana itu aku dibalas dengan terhalang dari bangun malam selama 6 bulan lamanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, beberapa pesanan dan wasiat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang pertama tentang muraqabatullah, iaitu takut kerana Allah dan sentiasa mengetahui dan meyakini pemerhatian Allah Ta'ala atas segala tindakan dan perbuatannya. Yang kedua tentang bahayanya memakan makanan yang haram, yang boleh merosakkan jasad agama. Dan yang ketiga tentang bahayanya tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Dan yang keempat tentang bahayanya tidak beramal dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Dan yang kelima yang hendak disentuh oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ialah adab dengan Allah dan adab dengan manusia. Ini antara intipati yang hendak disampaikan oleh beliau, yang merupakan jalan-jalan ataupun yang merupakan ramuan-ramuan ke arah memperbaiki hubungan dengan Allah dan mendekatkan kepadanya serta mendapat kurnia dan rahmatnya, menjadi hambanya dan memasuki syurganya. Perkara pertama yang disentuh ialah perangai kebanyakan manusia. Manusia terlalu pandai berlakon. Melakonkan watak-watak suci, mulia, bersih, baik
di sisi manusia yang lain. Hanya kerana mereka ingin mendapatkan sedikit pujian atau takutkan sedikit kecaman mereka. Lalu watak-watak lakonan ini dimainkan dengan begitu baik sekali. Namun dunia ini, walau dikatakan ia pentas lakonan, tetapi dia tidak akan berakhir dengan lakonan. Ia pasti akan zahir hakikatnya. Sehebat mana pun lakonan, sehebat mana pun pewatakan seseorang dalam menyembunyikan keburukan dan kejahatannya, akan tetap kelihatan, akan tetap nampak pada kesudahan dan akhirnya. Ini hakikat. Bila ada kelompok namanya munafikun, mereka melakukan watak yang baik untuk menunjukkan keimanan mereka kepada Allah. Mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan berada di belakang Rasulullah. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul menunjukkan keakrabannya dengan baginda. Bahkan setiap kali Rasulullah masuk masjid, Abdullah bin Ubay bin Salul melaungkan dengan berkata, Muhammad, Rasulullah sudah datang. Demikian mereka menyembunyikan. Dan tempoh yang panjang, mereka menyembunyikan watak mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka sampai peringkat berkata, Muhammad itu cuma orang yang suka dengar cakap orang. Kalau kita tipu dia pun dia tak tahu. Lalu mereka melihat dan mereka memperbodohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang beriman. Allah Ta'ala sebut dalam Quran di dalam menceritakan watak mereka. Bila dikatakan kepada mereka, berimanlah sebagaimana berimannya orang-orang yang beriman. Lalu mereka berkata, kami takkan beriman sebagaimana orang bodoh itu beriman. Maka ini watak mereka. Allah kata, ala innahum humus sufaha. Sesungguhnya yang bodoh itu mereka, kata Allah. Mereka berkata orang beriman bodoh. Mereka kata Rasulullah kul huwa uzun. Mereka berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cuma telinga, yang ni suka dengar je, dia takkan cek pun. Akhirnya watak munafik terbongkar sedikit demi sedikit. Bermula dengan peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Khandaq, sehingga perang terakhir, perang Tabuk, sehingga mati pemimpin mereka. Dan juga murtad sebahagian mereka, serta binasa sebahagian mereka yang lain. Baik, bila Syekh Abdul Qadir menyebut ada kalangan manusia, dia cuba sembunyikan segala keaiban, kebusukannya daripada manusia. Tetapi ketika mana dia bersendirian dengan Allah, dia menunjukkan kejahatannya dan kemungkarannya. Dia tunjuk watak baik di hadapan manusia. Tetapi ketika mana dia bersendirian, dia menyangka Allah Ta'ala tidak melihatnya. Sedangkan Allah berfirman, Inna Allah kana alaikum raqiba. Allah sentiasa memerhatikan kamu. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, Inna rabbaka labil mirsad. Allah sedang memfokuskan kamu. Perkataan mirsad artinya melihat kamu, sehingga tidak ada pun yang tergaib ataupun yang tersembunyi kepada Allah sedikit pun. La yakfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Allah itu tidak tersembunyi daripadanya sesuatu pun, sama ada di langit, sama ada di bumi ataupun di langit. Diriwayatkan ketika mana Allah Ta'ala menurunkan ayat, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Kita baca dalam surah An-Nisa ayat 108. Allah Ta'ala menyebut dan mensifatkan orang-orang munafik. Mereka ini takutkan manusia, mereka tidak takut Allah. Dan mereka merancang pada malam hari dengan perancangan yang tidak diredai oleh Allah. Sesungguhnya Allah itu dengan segala perbuatan mereka mengetahuinya. Baik, untuk kita faham ayat ini dan faham kenyataan Syekh Abdul Qadir, kita bawa satu kisah. Ada seorang lelaki di zaman Rasulullah, namanya ialah Tu'mah bin Ubayrik. Tu'mah bin Ubayrik ini seorang lelaki munafik.
Bahkan dia ni tabiatnya suka mencuri. Munafik yang suka mencuri. Satu hari dia mencuri baju besi kepunyaan keluarganya yang bernama Qatadah bin Nu'man, iaitu bapa saudaranya. Dia curi baju besi. Maka oleh kerana baju besi itu memang disimpan dalam karung guni, dalam karung atau dalam guni gandum, simpan di situ. Bila dia ambil, maka gandum tadi berceceran. Maka dia pun bawa balik rumah dia. Maka dia pun merancang macam mana nak suruh benda ni terselamat. Maka dia bertemu dengan seorang Yahudi. Nama Yahudi inilah Zaid bin Samir. Ada setengah naskah menyebut Zaid bin Samin. Seorang Yahudi, kafir. Lalu dia kata, wahai Zaid, ni aku nak simpan baju besi di sisimu sebagai satu bentuk gadaian. Simpan dulu di sini. Nanti aku ambil lah hari-hari tertentu. Maka Yahudi ni pun menyimpan tanpa merasakan keraguan apa-apa. Bila Qatadah bin Nu'man dia pulang ke rumah, dia dapati baju besi ni lah. Dan dia nampak gandum bertebaran. Dan dia mendapatinya dia gandum tadi sehingga sampai ke rumah anak saudaranya ni, Tu'mah bin Ubairik. Maka dia bertanya, apakah kamu mengambil baju besi aku? Kamu ambil ke baju besi? Sebab ni, tanda ni. Dia kata, tak, aku tak ambil. Yang ambil Yahudi tu ambil. Bukan aku yang ambil, orang lain yang ambil, katanya. Ya, kerana kesan gandum tadi juga pergi kepada rumah Yahudi. Lalu mereka pergi ke rumah Yahudi. Lalu dituduh Yahudi, apakah kamu mencuri baju besi aku? Yahudi kata, tidak. Tu'mah yang beri pada aku untuk aku simpan. Maka Tu'mah bagi mengelakkan dirinya dituduh mencuri, dia kata, tidak. Sebenarnya Yahudi yang mencuri, bukan aku. Lalu kabilah dia dipanggil Bani Zufar. Ya, kabilah nak jaga orang dia. Tak apa, macam jangan bimbang. Kita jumpa Rasulullah, kita bersumpah depan Nabi. Kita kan Islam. Yahudi tu kafir. Pasti Nabi percaya kita. Ini munafik ini berkata. Mereka nak bersembunyi atas nama Islam untuk buat jenayah, lalu tuduh orang kafir. Lalu Qatadah bin Nu'man bawa Yahudi dan bawa bersamanya Tu'mah ini dan diikuti oleh kabilah dia. Datang menemui Nabi SAW. Maka kabilah menyokong dia, dia tak ambil. Ni orang kafir jahat ni, kafir jahat. Si Yahudi ni kata, tidak, saya tak ambil. Saya diberi oleh dia supaya jaga. Tu'mah kata, saya tak ambil, saya tak pernah beri. Lalu dia bersumpah, wallahi wabillahi. Lalu Yahudi dan munafiqin kalangan Bani Zufar ini berkata, wahai Muhammad, ini kan dalam agamamu. Dia ni kan orang Islam, tu Yahudi. Maka hampir Rasulullah hendak menghukum Yahudi. Sebab dalam apapun proses undang-undang, ada beberapa perkara yang diambil kira oleh hakim. Seperti suara majoriti, seperti saksi yang ramai. Apatah lagi Yahudi ini bersendirian dalam penafian dia. Tapi inilah keadilan Islam. Dan inilah kebenaran bahawa siapa pun yang buat kebatilan akan tersingkap dan akan kelihatan. Dan siapa pun yang benar, walaupun dia kafir, juga akan zahir kebenarannya. Kerana Allah itu maha adil. Dan Islam itu adil. Lalu turun ayat. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 108. Yastaghfuna minan nas. Wa la yastaghfuna minallah. Wa huwa ma'ahum. Mereka ini, kelompok ini cuma takut pada manusia. Mereka tidak takut pada Allah, sedangkan Allah tahu perancangan mereka, kejahatan mereka. Bila turun ayat ini, maka Rasulullah SAW hendak bertindak kepada Tu'mah. Ternyata Tu'mah ini mencuri dan bawa saksi palsu dan bersumpah-sumpah palsu dan menggunakan hanya sebagai, ataupun kita katakan menggunakan Islam untuk tujuan peribadi mereka dan menuduh orang kafir ini jahat. Malah Yahudi ini tidak mencuri. Bila Tu'mah mengetahui pembohongannya diketahui, maka dia pun melarikan diri ke Mekah. Dia lari ke Mekah dan murtad.
Kalau selama ini dia cuma munafik, maksudnya masih mengaku Islam, tapi Islam yang munafik tak akan bertahan. Akhirnya dia ke Mekah dan dia murtad. Ianya berlaku pada tahun ke-4 Hijrah. Dan bila dia pergi ke Mekah, dia jenis perangai mencuri, dia mencuri lagi. Maka dia pun korek tembok rumah orang untuk mencuri. Tiba-tiba tembok tu jatuh atas dia, lalu dia mati. Matinya sebagai orang murtad dan pencuri. Yang bermula daripada orang ni, tuan-tuan, Tok Mah ni, dia tengok Rasulullah. Dia sezaman dengan Rasulullah SAW. Sebab tu kita jangan teruja berkata kalau saya berada pada zaman Rasulullah. Dan kita tak tahu siapa kita di zaman Rasulullah. Kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Ada pada zaman ini, dan Allah berikan kita petunjuk dan hidayah. Tapi ada orang mungkin dia kata, kalau saya hidup zaman Rasulullah, saya akan mendamping Rasulullah sekian-sekian. Tetapi ini, lihat Tok Mah, dia hidup zaman Rasulullah. Dia tengok wajah Rasulullah berkali-kali setiap hari. Tapi ini tidak menjadi penyebab untuk dia dapat hidayah. Kenapa? Kerana tidak benarnya hatinya dengan Allah. Seorang yang benar hatinya dengan Allah, duduk kat mana pun, dia akan dipelihara iman. Orang yang tidak benar muraqabatullah, tidak benar hatinya dengan Allah, bila duduk dalam tempat yang beragama, nampak beragama. Bila dia pergi tempat dia, nampak benar dia fasik. Sebab itu tuan-tuan, agama ni ialah kejujuran. Bila kita beragama, bila kita orang yang bertakwa, ia asas utama kejujuran dalam beragama. Saya bila bersendirian, saya tak kata saya bersendirian kerana Allah bersama dengan saya. Sebenarnya kita, orang Islam, tak ada masa pun kita berseorangan. Melainkan bersama kita Allah. Yang sentiasa memerhatikan kita, yang sentiasa tengok kita. Sebab itu orang-orang yang muraqabatullah, yang tahu kalau dia buat jahat, Allah tahu. Kalau dia tipu, Allah tahu. Dia orang meniaga. Bila dia orang meniaga, dia nak jual produk tu, produk ni. Kalau dia nak tipu pelanggan, Allah tahu. Dia patut takut pada Allah. Allah akan bongkarkan penipuan. Kalau dia menyamar susah, Allah tahu dia tak susah. Dia kena tahu Allah akan bongkarkan penyamaran dia. Siapa pun yang hidup menyamar, bermula daripada sekecil-kecil perkara, sehinggalah sebesar-besar perkara itu dalam agama, Allah akan bongkarkan. Pasti Allah akan bongkar. Dia tak mampu bertahan lama dengan watak, dengan lakonan. Tak akan. Kalau dia memang tidak telus hatinya dengan Allah, kelak dia akan menanggalkan syariat ini sedikit demi sedikit. Daripada dia bertudung, dia akan buang tudungnya. Daripada dia sembahyang, dia tak akan sembahyang. Daripada dia orang yang dia anggap baik, dia akan tunjuk jahat dia. Dan bahkan dia akan mengaku, sebenarnya saya tak nak lagi berlakon, saya nak tunjuk saya lah jahat. Allah akan bongkarkan. Kerana tidak akan ada yang boleh mendekati Allah dengan sifat kefasikan dan dengan sifat pembohongan. Allah tidak didekati dengan pembohongan. Mungkin saja kita boleh dekati manusia dengan pembohongan. Ini orang kaya, maka kita bohong untuk menghampiri dia, dekat cakna dengan dia. Waktu dia jatuh miskin, Allah pun tunjuk siapa kita. Ini orang berilmu, orang alim, ini orang glamour, orang popular, lalu kita mendekatinya. Waktu hilang popularnya, kita pun lari meninggalkan dia. Allah pasti akan bongkarkan. Sebab itu manusia bila jujur, dia akan bertahan. Manusia bila jujur dengan Allah, dia akan berada pada rentak yang sama, tak berubah. Sembahyang ketika bersendirian, sembahyang bersama orang lain, sama. Pemurah ketika bersendirian, pemurah bersama orang lain, sama. Jujur ketika bersendirian dan jujur ketika orang lain, sama. Oleh sebab itu kata ulama, bila seorang ada muraqabatullah dengan sebenar, maka yang pertama yang akan berlaku dalam kehidupannya ialah dia bersungguh-sungguh dalam beramal. Dia akan sungguh-sungguh beramal. Kerana tahu Allah tengok. Al-jiddu was-jihad, kata ulama. Dia bersungguh. Yang kedua, bila mana dia muraqabatullah, maka dia akan buat ibadat dengan baik. Dia panggil itqan. Dia akan buat elok. Dia tak adalah tumakninah tinggal ke. Dia tetap solatnya tenang sebagaimana dia solat berjemaah. Dengan bacaan surah, dengan bacaan Fatihah, bacaan surah, dengan rukuk. Sama seperti sebagaimana dia solat beriman ataupun berjemaah. Dia ada itqan, yang ini sempurna. Yang pertama dia bersungguh, yang kedua dia itqan, yang ketiga bila seorang benar-benar muraqabatullah, dia tak akan mencuaikan ibadatnya, tak akan taksir.
Dia tak akan melambatkan solat. Dia tak mungkin jauh sekali meninggalkannya. Dia tak mungkin kita katakan mengurangkan nilai-nilai ibadat dia. Dia tak akan ada taksir. Taksir maknanya kecuaian. Dia tak cuai. Yang haram dia tahu haram. Yang halal dia tahu halal. Dia tak cuai. Dia jaga betul-betul jangan ada rezeki haram masuk. Jangan ada rezeki syubhah masuk. Jangan. Ini orang yang tidak akan cuai dalam agama dia. Sebab ada muraqabatullah. Dan yang keempat, kata ulama, dia tak akan berani buat benda haram. La yatajarra ala maharimihi. Tak berani buat haram. Contoh kita, kalau depan orang berani tak buat salah, tak berani. Kita cakap pun susun ayat elok-elok. Jangan tersilap cakap. Jangan tergagap pula. Mereka yang muraqabatullah ini, begitu mereka tahu bahawa, meyakini bahawa Allah melihat mereka, mereka tak berani buat benda haram walau bersendirian. La yatajarra. Tak akan berani. Tak berani nampak ada peluang curi, pun curi. Tak, dia takkan curi. Dia pulangkan. Dia tak akan ambil peluang untuk mengutuk orang lain. Depan puji, belakang kutuk, tak. Dia tak berani. Kerana tuan-tuan, kita dapat rasa kejujuran seseorang yang bila dia baik dengan kita, depan dan belakang. Allah jadikan roh ini ada kontak dia yang disebut dalam hadis. Bila Rasulullah menyatakan innal arwah junudun mujannadah. Roh-roh kita ini saling berhubung antara satu sama lain. Junudun mujannadah berada dalam satu batalion, satu rekrut dengan watak yang sama. Kalau kita, tuan-tuan, bila duduk dengan seorang, kadang-kadang kita kawan dengan dia bukan 10 tahun pun, sehari je. Tapi kita rasa macam 10 tahun rapat. Kerana roh kita ada insijam. Maksudnya kita sama dengan dia. Orang ni kita tahu dia jujur dengan kita dan kita juga jujur dengan dia. Akhirnya kita boleh bersama dengan dia. Walau berbeza watak, walau berbeza status dan sebagainya, kita boleh dengan dia. Kerana Nabi menyatakan memang kita ni ada sensor kita untuk memilih orang yang sesuai berkawan dengan kita. Kalau kita jenis penipu, sensornya ke arah penipu, maka dia sama-sama dengan penipu. Dia tak boleh kekal lama dengan orang baik. Kalau jenis pemalas, dia tak boleh berkawan dengan orang rajin. Dia tetap kekal bersama dengan orang malas. Kalau dia jenis orang baik, dia akan bersama orang baik. Sebab kita ni ada sensor kita. Dan disebut dalam hadis, arwahum mujannadah. Kita berada pada satu acuan. Orang baik, dia tak akan senang duduk dengan orang jahat. Walaupun dia makan, dia tak boleh duduk. Walaupun orang ni ada kelebihan tu, kelebihan ni, tapi dia tak selesa duduk orang ni. Tapi bila dia berada pada nilai yang sama, dia akan sama. Sebab itu Rasulullah sendiri berkata, agama kita ni ikut kawan kita. Nak nilai agama, tengok siapa kawan kita. Ad-dinu, kata Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur man yukhalil. Seseorang itu mengikut agama kawannya, maka tengok siapa kawannya. Tentang kawan Abu Bakar ialah Rasulullah. Dan kawan Rasulullah ialah Abu Bakar Siddiq. Kalau kita istilah kawan dengan maksud bahasanya. Ia sahabat dengan bahasanya. Kawan ini ialah agama kita. Kalau kita kawan dengan orang yang tak boleh halal haram, begitu kita. Kalau kita kawan orang tak peduli masjid surau, begitulah kita. Kalau kita kawan orang tak peduli ceramah ke kuliah ke, begitulah kita. Agama kita petunjuknya pada kawan kita. Yang akan tunjuk. Tetapi bukankah satu tempat, ada tempat lain yang akan tunjuk pada dia? Baik, kalau kita bersebut, tuan-tuan sebutlah satu tempat dekat Malaysia ni. Okey, saya sebut satu tempat misalnya. Rumah saya. Okay, rumah saya. Saya pun sebut rumah saya dekat Bukit Dahlia sebagai contoh. Lalu orang tanya, apa yang berhampiran rumah saya? Okay, rumah saya ni belakang KFC. Bukankah itu yang tunjuk rumah saya? Rumah saya ni tepi longkang. Longkang itu tunjuk rumah saya. Rumah saya ni sebelah rumah ustaz ni. Ia tunjuk pada rumah saya. Kita tak mungkin boleh tunjuk satu tempat tanpa benda lain yang menjadi petunjuk pada dia. Tak mungkin. Awak kenal tak Mak Ali? Tak kenal. Kan yang dikawan dengan Mak Misai tu, itu Mak Misai kawan dengan Mak Ali. Maka dia akan tunjuk yang mana, yang suka duduk kat tiang kalau kat surau, yang suka tidur tu, dia. Ditunjuk tiangnya pula. Ditunjuk pula yang ni, ditunjuk pula yang ni untuk sampai pada benda ni. Tentang itu naratif atau itu cara kita bercakap. Tuan-tuan tak mungkin akan bila sebut satu benda tu mati kat situ. Nak pergi mana? Saya nak pergi hotel,
Rayyan Hotel Rayyan. Kat mana Hotel Rayyan tu? Hotel ni sebelah Hotel Firdaus. Kat mana pula Hotel Firdaus? Dia sebelah dia tu ada pintu masjid nombor 27. Kita kata, oh, akhirnya pagar tu yang tunjuk. Tadi kalau kita pergi Madinah, kita nak tahu hotel kita kat mana, kita akan tengok pintu. Hotel saya pintu 16. Keluar pintu 16 itu hotel saya. Kita tahu yang pagar tu tak ada apa nilai berbanding hotel. Tapi dia petunjuk. Tuan-tuan pergi Mekah. Kita berjanji kat mana? Jumpa kat pintu 78. Pintu 78. Kita jumpa kat pintu 80. 90. Ya, pintu dia petunjuk untuk kita bertemu. Artinya, bila kita cerita buat agama, orang akan tengok kawan kita siapa. Kalau kawan tuan-tuan orang agama, orang dah tahu nilai kita siapa. Sebab tu hati-hati dengan kawan. Polis pun, kalau nak tangkap penjenayah, dia cari kawan orang ni. Mesti kawan dia kena soal siasat. Itu ialah benda-benda fitrah yang Allah Ta'ala tunjukkan. Sebab itu hati-hati dengan kawan kita. Dan bila mana kita ada, kita katakan, muraqabatullah, ia pelindung daripada kita menipu. Wiqayah minal ghishi wal khida' wal makar. Orang yang takutkan Allah, dia tak akan menipu. Orang takutkan Allah, dia tak akan berkhianat, tak akan khianat. Bila Rasulullah SAW, dia pergi pasar, orang ni jual kurma. Jual kurma. Maka Rasulullah SAW tengok ada benda tak kena. Atas tu comel lah. Nabi seluk bawah. Nabi kata, mahazal balal. Ni kenapa basah? Kata dia, asabahul matar. Ni kena hujan. Lalu kata Nabi SAW, afala ja'altahu. Tak bolehkah kamu yang basah ni kamu angkat ni atas? Supaya orang tahu, ni ada rosak dia. Lalu Nabi menyebut, man ghasya falaysa minna. Yang tipu, bukan di kalangan umat aku. Tuan-tuan tengok kita kan, kalau beli ikan. Saya tak kata semualah, ada setengah beli ikan. Ikan depan tu kan lawa belaka. Semua nampak macam model belaka ikan depan. Tapi bila kita beli, di kaut yang belakang tu. Atas disusung yang segar. Yang bawahnya tak segar. Di kautnya yang bawah. Bila mana kita nak pilih, dia tak bagi. Kita boleh tahu nak nipu tuan-tuan. Dia kata, boleh tak saya pilih? Tak boleh. Maka kita ada sesuatu dia nak. Tetapi kalau begini acuan pada peniaga, maka dia tak akan berkat rezeki yang diperoleh. Ya, mungkin dia untung, tapi dia tak akan berkat. Payah kita nak jumpa peniaga ikan, peniaga payah yang kata, sila pilih. Saya pilih ataupun awak pilih. Atau kita cuma ada satu sedikit permintaan. Saya kata, boleh tak awak pilih yang baik-baik? Baik, awak tak bagi saya pilih, okey. Boleh tak awak yang pilih bagi saya dengan yang baik-baik? Sebagaimana awak nak makan rumah awak. Pilih. Sebab awak dah tak harga sekilo RM15, okey. RM20, okey. Saya setuju RM20. Dan awak tak bagi saya pilih, saya pun setuju. Mungkin awak ada sebab-sebab yang tepat. Mungkin. Tapi boleh tak awak tolong pilihkan yang baik? Tapi kalau dia ada agama, maka dia akan consider benda tu. Tapi kalau dia ternyata orang tak ada agama langsung, walaupun kita dah minta, dia tetap buat benda sama, maka kita tahu dia bukan orang yang boleh kita muamalah. Bukan orang yang kita boleh muamalah. Sebab tu kalau kita jumpa tuan-tuan, orang yang meniaga ikan ni, udang ke soto, dia tak apa pilih lah. Awak nak yang mana awak tunjuk, saya ambil. Kau tak boleh pilih sebab takut kedai dia roboh ke, tempat tu kita mungkin bila kita pegang rosak dia punya tu baik. Saya tolong pilih. Cik tunjuk je. Dan kalau begitu, Masya Allah. Allah berkati rezeki dia. Tapi masing-masing tak berani. Sebab kita dah berada pada acuan penipu, lalu kita selalu merasakan kalau tak menipu, tak untung. Ini paling bahaya dalam kehidupan kita, bila kita telah terbiasa buat jahat. Dan terbiasa melihat orang jahat, lalu kita kata, kalau tak jahat, saya tak dapat benda tu. Itu geng-geng projek tu, kata, kita orang tak rasuah, takkan dapat. Yang ada agama sikit, dia pun guna kaedah darurat. Yang ada agama sikit lah. Yang tak ada agama, apa masalahnya? Saya sedekah lepas tu, tak? Walaupun saya dapat benda haram, saya sedekah. Kata seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri, waktu orang tanya, saya nak sedekah daripada sumber haram, boleh?
Sedekah ni tuan-tuan sifatnya menyucikan diri. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka sebagai satu sedekah yang membersihkan diri mereka dan menyuburkan harta mereka. Ia bersihkan diri daripada kedekut dan sebagainya, dan dia menyuburkan harta supaya dia bertambah. Harta kalau nak bertambah macam tu. Dia umpama mata air. Kalau nak suruh dia banyak, tuan-tuan kena alirkan. Dia akan bertukar jadi sungai. Kalau tuan-tuan kepung macam tu, dia cuma jadi mata air. Sebab itu kata Nabi SAW, kalaulah hajar tidak mengepung air Zam-Zam, nescaya Zam-Zam jadi lautan. Tapi Siti Hajar kata, Zam-Zam, air tajammak. Yang ke lain, jangan ke lain. Kerana bimbang. Maka dia kepungnya air tadi, sehingga air tadi cuma menjadi perigi. Kalau dibiarkan mengalir, dia akan menjadi sungai. Dia pasti akan menjadi sungai. Tapi ia adalah keyakinan. Walaupun Hajar sudah mencapai keyakinan yang tersendiri, namun di sebalik keyakinan itu ada keyakinan yang lebih tinggi. Sebagaimana Nabi Isa AS waktu dia berjalan atas air, muridnya kata, bolehkah saya ikut kamu berjalan atas air? Nabi Isa kata, boleh. Kalau kamu yakin pada Allah, kamu even berjalan atas udara. Bukan air lagi atas pada aku. Bukan yang keyakinan. Maka bila ditanya pada Sufyan Ats-Tsauri, saya nak sedekah duit Arab. Dia kata, apakah kamu menyangka air kencing boleh menyucikan baju yang kotor? Dan boleh tak kita nak basuh baju, kita guna air kencing? Bukankah ia juga air? Ambil sabung naki, tapi dia perlukan air. Gunakan air kencing. Kita guna air kencing unta. Kita gunakan air kencing kambing. Tak tahu walau sehebat mana pun sabung tu, nama sabun naki yang suci, dia tak akan menyucikan lagi. Sebab sabung ini juga memerlukan air yang jernih. Kita bukan cerita sabung je bagus, washing machine bagus, air yang bagus. Air kalau berkarat pun dah warna lain dah kita punya baju. Kena air berkarat ni. Air hitam. Air paya. Jangan kata air najis. Jadi kalau seorang basuh kain dengan najis, masakan mungkin bersih? Bukan orang jijik. Walaupun orang nampak macam bersih, katakan bersih. Lalu dia kata, ini, jubah ini dibasuh dengan air kencing unta. Unta janda beranak 2 ekor. Misalnya. Tuan-tuan sekalian, kita dengar jubah ni dibasuh dengan air kencing, walau orang kata harga ribu, kita tak nak pakai. Manusia ni tuan-tuan tahu dia ada talazum. Satu benda kotor dia tak berani. Ada satu tempat dekat Eropah. Dia panggil restoran tandas, restoran jamban. Saya tengok rancangan restoran pelik di dunia. Antara restoran jamban, tempat duduk dia mangkuk tandas. Dan tempat hidangan pun mangkuk tandas juga. Taklah makan nangsup. Tetapi walaupun mangkuk tandas tu bersih, manusia yang hatinya bersih tak akan makan. Melainkan kita ada talazum atau kita ada sifat buruk untuk makannya. Ada satu lagi restoran, nama restoran anjing. Gambar anjing semua, kemudian makan dalam bekas anjing makan. Bekas anjing yang makan tu tak pernah makan. Atau lihat betapa kotor jiwa mereka sehingga mereka nak buat macam tu. Kalau tuan-tuan hati bersih, saya ambil mangkuk tandas saya beli kat Awal. Baru. Saya pun letak teh Doha. Saya suruh sahabat saya ni buat teh Doha ni. Dalam mangkuk tandas ustaz baru beli RM300. Mahal. Daripada termos Doha lagi. 300 tak. Kita pun sambil-sambil minum air tandas Doha. Tetapi walau dia bersih, kalau jiwa saya bersih, saya tak minum. Jangan kata yang kotor. Tetapi begitu hati kita dari kaitan dengan benda yang bukan sekadar benda tu perlu bersih, sejarahnya juga bersih. Kalau saya katakan jubah ni memang bersih, tapi sejarahnya dibasuh dengan air kencing, dia tak ada sejarah yang bersih tu, saya tak akan ambil. Kalau saya sebut teh tadi buat ada pada mangkuk tandas yang bersih, sejarah mangkuk tandas ni untuk tandas, saya tak akan minum. Saya tak rasa kalau kat Malaysia buat restoran tandas, orang akan datang. Melainkan kalau jiwa kita dah kotor semua. Mungkin. Tapi di negara orang kafir, sebab otak mereka dah kotor.
Mereka fikir semua benda kotor. Akhirnya segala makanan mula berbentuk kotor. Macam orang kita lah, tuan-tuan, otak sebahagian mereka dah kotor nak makan roti biawak lah. Yang terbaru pula roti jenazah. Roti pocong dia bagi. Dia buat macam pocong. Dia ialah orang mati. Buat kain kafan, kemudian makan. Saya tahu orang ni berpenyakit. Yang buat tu berpenyakit, yang makan tu juga berpenyakit. Jenazah dia nak makan. Patutnya satu iktibar untuk takut mati. Tak tengok kita, kalau tengok kain kafan dah gerung dah kita takut. Jangan tengok manusia yang dibalut dengan kain kafan. Tapi sebagai mereka pemainkan buat roti canai. Kita kalau buat roti canai sarang burung, okey lagi. Kalau buat roti canai misalnya sarang ayam pun okey lagi. Dia mesti tak biawak. Lepas ni keluarlah gajah pula. Dan kreativiti kita bukan sekadar kita berpaksikan pada hukum, dia juga berkait dengan adab dan akhlak. Orang akhlak baik takkan buat roti canai macam tu, takkan buat. Kita akhlak baik. Ni roti canai perisa baru, roti canai tahi pula. Tahi, bungkus macam tahi, makan. Ada tak orang order? Ada je. Sebab jiwa kotor tu ada. Kita tuan-tuan sekalian, bukan sekadar kita menolak najis dan sebagainya. Gambaran najis pun kita tak nak. Gambaran dia. Kita tak nak. Macam saya sebut tentang jubah yang dibasuh dengan air kencing. Kalaupun nampak dah bersih, dah wangi, namun kesan dia punya sejarah dia, saya tak akan terima. Saya tak mungkin menerimanya dengan mudah. Melainkan keadaan tertentu. Tapi dalam keadaan saya begini, saya tak akan terima. Ini penting tuan-tuan kita sebut tentang bagaimana muraqabatullah. Peniaga tak akan menipu. Dia tak akan menipu. Dia tak akan jadikan cara untuk dapat yang haram. Hanya orang tak tahu. Ditimbang barang macam ni, tapi hasilnya beratnya macam ni. Macam tuan-tuan selalu tengok dalam YouTube. Penimbang-penimbang yang menipu, yang disebut oleh Allah, wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang mengurangkan timbangan. Itu masuk dalam dosa besar. Mengurangkan timbangan. Yang mengurangkan timbangan dengan sengaja, confirm. Yang mengurangkan timbangan kerana kecuaian, juga berdosa. Ada orang dia tak niat nak kurangkan timbangan, tapi kerana kita katakan kecuaian, timbang tadi dia tak cek elok-elok. Mungkin dah ada sesuatu yang berat, ataupun nombor dia dah lari. Tetapi kalau nombor dah lari, misalnya, sehingga merugikan peniaga, merugikan pembeli, maka kita berdosa. Kita tetap berdosa kerana kecuaian, walau tak masuk dalam dosa besar. Sebab bukan dengan qasad, dengan niat. Tapi kecuaian tu ada. Kalau sekiranya penimbang tadi untung ke arah pembeli, tak apalah, kita tak berdosa. Apa yang kita lebihkan itu sedekah. Kita misalnya penimbang kita tadi, dia bukan ke depan, dia ke belakang. Jadi kalau orang tu sekilo kita timbang, dia jadi sekilo 200 gram. Itu tak apalah, kita peniaga anggap benda itu sedekah. Sebab kita jangan berfikir untuk merugikan sesiapa. Pilih saya lebih suka rugi diri saya berbanding rugikan orang. Kenapa? Bila kita baik akhlak kita begitu, Allah untungkan kita. Siapa pun dalam muamalah dia dengan makhluk, dia fikir nak beri manfaat dan untung orang tu, Allah akan untungkan dia. Siapa pun yang hendak merugikan orang dalam muamalah dia dengan orang tu, Allah akan rugikan dia. Sebab tu tuan-tuan tengok, siapa pun yang suka beri untung pada customer, Allah akan jadikan dia kaya. Sebab itu Nabi ajar kalau timbang, Nabi kata apa? Zin wa arjih. Timbang lebih sikit. Semua peniaga tuan-tuan, dia kena fikir. Mentaliti dia dalam acuan perniagaan Islam ialah untuk menguntungkan pelanggan dia. Tapi bukan maksud merugikan dia, tak. Dia juga untung. Tetapi dia nak menguntungkan pelanggannya. Biar pelanggan dia, puas hati. Pelanggan ni asasnya, bila dia puas hati, bila dia rasa tak ditipu, maka kita akan menjadi kepercayaan dia selama-lamanya. Saya buat construction, buat rumah. Berapa ni? Ni bagi atap. Misalnya, saya kata ni RM500 bagi atap. Orang ni dah tanya orang lain semua nak ambil 600, 700. Dengan benda yang sama, dia rasa saya menguntungkan dia. Maka orang macam saya akan terus mendapat projek. Kalau saya tender misalnya, baik, berapa awak tanya orang lain? Orang lain tak semua sebut, baik, saya akan murahkan RM100 awak. Berapa pun sebut harga, saya murahkan RM100. Bukan kerana nak promosi, saya nak untungkan awak. Ni kalau saya renovate rumah awak, saya hadiahkan sinki satu.
Atau bathtub satu. Bagi. Jadi kalau setengah-setengah kontraktor tu, dia suka bagi hadiah. Saya pernah ada seorang kontraktor bila dia buat rumah saya. Dah buat tu dia bagi hadiah pula. Hadiah. Kita macam seronok. Pada hadiah tu kita pun boleh beli berapa sen. Tapi cara dia nak untungkan kita. Walau kecil, tapi bermakna. Sebab dalam muamalah dengan orang, kita sentiasa berfikir orang ni cuba ambil peluang dari kita. Dan dia juga berfikir kita ambil peluang daripada dia. Tapi bila seorang menghulurkan, kita katakan, beri suatu lebihan, maka di situ wujudnya kasih sayang. Pembeli, dia bayar lebih. Penjualnya akan sayang pembeli ni. Penjual, dia kurangkan lebih. Pembeli akan sayang penjual ni. Sebab itu dalam Islam, perniagaan menghasilkan dakwah, menghasilkan ukhuwah, dan punca Islam tersebar. Tuan-tuan baca sejarah, Islam tersebar kat tanah Melayu kerana orang berniaga. Orang berniaga tu, kata Syekh Mahmud Syakir, dia promosi Islam dulu sebelum promosi barang dia. Akhirnya yang masuk Islam Sultan Melaka. Sultan Melaka, tuan-tuan, dia masuk Islam melalui peniaga. Arti peniaga ni bukan calang-calang orang. Mereka berniaga, mereka bawa Islam dulu sebelum bawa barang dagangan mereka. Mereka promosi Islam dulu, keindahan akhlak Islam, sebelum promosi barang-barang mereka. Akhirnya kita lihat kebanyakan Islam tersebar di Nusantara, khususnya melalui pada pedagang, pada peniaga. Ia sepakat ahli sejarah Melayu tentang kehebatan pada peniaga yang bertakwa ini. Itu asas muraqabatullah. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, jangan makan benda haram. Kalau kita makan benda haram, ialah jasad nampak sihat, nampak kuat, nampak berketul, nampak maskulin. Tapi jasad agama kita rosak. Kata kita ni ada dua jasad, ya. Satu jasad zahir, satu yang dalam, yang juga kita sebut roh. Orang kalau dia makan benda haram, dia akan mudah buat benda haram. Kata Sahab bin Abdullah Tustari, siapa yang makan yang haram, asad jawarihu sya'at abad am sya'at. Siapa yang makan benda haram, maka seluruh anggota badannya akan buat maksiat. Dia suka ke tak suka, anggota tu dia macam automatik buat maksiat. Tapi siapa yang makan yang halal, anggotanya akan buat taat. Dia nak ke dia tak nak, anggota dia macam automatik buat baik. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita makan makanan yang baik-baik, kita jadi mudah buat baik. Tapi kalau kita makan yang jahat-jahat, yang buruk-buruk, yang haram, akhirnya kita pun mudah buat jahat. Bukan setengah ulama berkata, kalau kamu nak tengok Maqam Siddiqi, Maqam Siddiqi ni macam Abu Bakar Siddiq lah. Kamu lihat orang yang peduli apa yang masuk dalam mulutnya. Orang yang tuan-tuan dah tak pernah peduli apa yang masuk mulut dia. Asal makanan masuk, ini tak akan sampai Maqam Siddiqi. Tapi ada orang yang kita bila berkawan dia, ini kedai ni siapa punya ni? Islam Okey, duduk. Ni siapa punya? Bukan Islam. Tak, saya tak duduk. Saya tak mudah begitu duduk. Kita pergi negara tu, pergi negara ni, kita jaga benda ni. Ada seorang hamba Allah, saya kenal dia, seorang pilot. Tapi Masya Allah rajin berjemaah. Kadang-kadang duduk dengar kuliah saya, ceramah. Pilot ni. Saya pun sembang. Tanya, awak ni pilot mana? Kapal terbang mana? Dia sebutlah, kapal terbang Singapura. Siap. Saya tanya, okey, saya akan tanya dia makanan halal. Kita awak sepanjang gerak ke mana, ke sana, ke sini. Tempat mana payah makanan halal. Dia pun sebut beberapa buah negara. Payah Ustaz. Tapi saya dah bekal daripada rumah lagi. Walau dia ni tuan-tuan gaji besar. Gaji dia memang besar lah. Dengan dolarnya. Dia tak cenderung pun nak makan restoran mewah kalau tak ada halal. Tak cenderung. Tak cenderung. Dia sanggup makan mi segera. Tak apa. Terbayangkan orang kerja pilot. Masa tu lah. Cerita masa tu. Bila makan mi segar kan nampak macam miskin sangat. Tapi tak apalah nampak miskin, agama terjaga. Ni bawa daripada Malaysia. Ustaz, kalau nak kitab-kitab kat Mesir, Ustaz beritahu saya. Nanti saya akan ke Mesir pula. Kalau kitab, saya masuk dalam kapal terbang saya. Kalau Ustaz nak, Ustaz beritahu. Kata saya, cerita macam mana orang macam gini, dia peduli makanan dia. Dia peduli. Kita jumpa pula orang, dia ni tak peduli makanan. Asal sedap, lantak dia. Asal sedap, makan. Orang ni tak akan sampai Maqam Siddiqi. Bukan kita tahu kalau kita makan makanan haram, itulah punca kita tak akan bersyukur pada Allah. Orang sudah makan makanan, nak sebut Alhamdulillah payah. Dah tegak Arab itu, Alhamdulillah, tak ada.
Dah makan rasuah, alhamdulillah, rezeki tak akan. Allah ma'ilam mereka dia tak tahu itu haram. Kalau benda-benda haram kita nak sebut alhamdulillah tak rasa tak tergamak nak sebut. Takut bertambah laknat Allah. Pencuri-pencuri sudah dia berjaya mencuri, dia tak akan sebut alhamdulillah berjaya operasi kita. Tak mungkin. Dia pun tahu salah. Jadi bila kita makan makanan haram dan jadi tak peduli apa yang masuk di mulut, ingat kesannya pada diri kita besar. Kata ulama, hilang keberkatan dia. Tuhan tak akan terima doanya, rosak hatinya, mudah dia melakukan maksiat, terhalang diterima kebaikannya. Tuan-tuan, disebut dalam banyak asar, siapa yang makan makanan haram, Allah tak terima ibadahnya 40 hari. Bahkan Allah tak terima ibadahnya. Sebab itu kalaupun kamu sembahyang seperti tiang, kamu dah berpuasa seperti kain buruk, tapi kalau kamu makan benda yang halal, benda yang haram, maka Allah Ta'ala tak terima. Allah tak terima kalau dalam badan kita ada benda haram. Ini puncanya. Walaupun kita nampak, oh Ustaz dia bagus ibadat, habis awak makan riba, macam mana awak nak terima? Siapa kata? Bukan saya kata. Hadis-hadis yang banyak menyebut. Asar, kata-kata sahabat. Yang makan haram tidak akan terima kebaikan. Tuan-tuan, kita tahu kebaikan ini ialah gudang Allah. Gudang kurnia Allah. Dan setiap gudang dia ada kunci. Kuncinya ialah doa. Dan setiap kunci dia ada gigi. Dia ada asnan, gigi dia. Tuan-tuan tengok kunci tu, mesti ada gigi dia. Gigi itulah makanan halal. Disebut oleh Yahya bin Mu'az radhiyallahu ta'ala dalam ta'bir dan tamsil. Dia kata, kebaikan ini adalah khazanah Allah. Berada dalam satu khazanah. Dan kuncinya, kalau tuan-tuan setiap kali nak buat baik, tuan-tuan doa dengan Allah. Sebab itu kita mulakan dengan niat. Niat itu doa. Supaya Allah tolong kita, mudahkan kita. Kunci dia ialah doa. Dan gigi kepada kunci ini ialah luqmatul halal, makanan-makanan yang halal. Jadi perhatikan makanan kita, tuan-tuan sekalian. Punca kita tak bersyukur, barangkali makanannya yang haram. Wa imma diharam secara zati. Zat makanan tu haram. Atau kerana sebab. Bila duit judi, duit rasuah, duit riba, duit tipu orang, maka ini semua menjadikan makanan kita haram. Kita beli dengan duit tipu orang, makanannya jadi haram. Dia bukan makanan haram dari sudut zatnya, sebab al-kasab, cara kita perolehi dia. Bila cara kita peroleh itu haram, maka kelak apa yang Allah akan jadi pada kita, kita ditimpa dengan kefakiran. Kita orang yang makan makanan haram, sumber haram, kemudian dia tak bersyukur pada Allah, nanti dia akan ditimpa dengan kefakiran. Kita orang fakir, kalangan orang ni fakir dia pelik. Macam saya beri misal beberapa hari lepas. Dia orang ni kalau bisnesnya untung 5 juta, kemudian rugi 2 juta, tinggal 3 juta bulan, dia rasa dia miskin dah. Dia harta dia tercatat di akhir tahun 2020, katakan 14 bilion. Masuk suku yang ketiga 2021, hartanya jadi 10 bilion. Dia rasa dia miskin. Dia dah kecewa, duduk ambil bilik termenung, walau dia ada lagi 10 bilion. Begitu pelik. Ini disebut dalam hadis, ja'alallahu al-faqra baina ainai. Dia sentiasa rasa dia miskin. Ada orang kaya di India, kaya sungguh. Ni geng-geng keluarga Ambani. Keluarga Ambani keluarga kaya di India. Bilioner masuk sana. Bila salah seorangnya tadi, anak dia, pewaris, mula-mula naik tinggi. Daripada lebih kurang hampir 40 bilion dolar USD. Akhir turun 5 bilion je dia. Dia kena samang sana, samang sini, itu ini. Dia nak kamar-kamar. Adik dia tolong dia. Adik dia pun antara yang terkaya sampai hari ni. Tolong dia. Tetapi bila dia susuk nilainya 5 bilion, dia punya pening luar biasa. Pada dia ada lagi 5,000 juta. Kita orang miskin ada RM50 rasa kaya lah. Belanja sekampung dan kaya yang berlebih. Dia ada bilion, dia boleh rasa depression yang tinggi. Kita pun kata pelik, aneh. Macam mana macam itu? Begitulah dia orang yang kalau ambil yang haram, kalau hidup tidak beriman, walaupun kita nampak dia kaya, dia tak akan bahagia. Kita tuan-tuan ditipu dengan lakonan manusia.
Realitinya tak. Rupanya harta banyak bukan menjamin untuk kita rasa kaya. Bukan penyakit paling teruk kita kaya tapi rasa miskin orang ni. Itu teruk. Dan orang yang paling hebat dia miskin tapi dia rasa dia kaya. Sehingga dia tak perlu minta dengan orang. Orang ni sebenarnya kaya sebenar. Dia tak rasa pun nak orang tu. Nak merayu tak ada. Biasa. Apa yang ada, ada. Yang dia boleh makan, dia makan. Yang boleh sedekah, dia sedekah. Jadi, kita tak nak kaya yang daripada sumber yang haram. Sebab siapa pun yang kaya dengan sumber haram, dia akan fakir. Wa imam fakir riak hakiki. Memang tak ada. Macam-macam lah cerita. Kalau tuan-tuan pernah baca kisah-kisah orang kaya yang bankrupt daripada puluhan bilion akhirnya masuk penjara. Dia hukum penjara lebih kurang 100 tahun. Lebih daripada itu. Asal paling kaya. Kemudian dia hukum penjara kerana penipuan skandal itu, skandal ni. Ada seorang perempuan. Ramai bilioner dunia kena tipu. Jeff Bezos kena tipu. Bill Gates kena tipu. Dia buat satu kononnya perubatan, obat. Ditipu. Sekelip mata dia naik bilioner perempuan termuda di dunia. Dan namanya menipu, akhirnya dia ketahui dah haram tu haram lah menipu ni. Akhirnya terus dalam proses untuk disumbat dalam penjara. Daripada seorang bilioner menuju ke penjara. Tuan-tuan cerita benda ni masyhur sangat-sangat. Bagi orang yang nak tengok bagaimana. Tetapi bukan kita anti kaya. Kita tak pernah anti kaya pun. Kita bercakap tentang yang haram. Kaya yang haram kesudahannya fakir. Itu bilioner boleh fakir. Setakat kita baru ada duit sikit-sikit. Lagi mudah fakir. Dan fakir yang kedua ialah kita melihat diri kita tak cukup. Ni fakir maknawi kita panggil. Fakir hakiki, fakir maknawi. Yang ni yang saya katakan orang dah duit banyak. Dia kurang sikit je. Dia rasa dah rugi. Dia rasa rugi dah pada duit dah banyak ni. Dia kurang sikit je. Sikit kemudian dia dah rasa rugi. Dia dah rasa macam tertekan. Ada seorang penyanyi terkenal. Terkenal sungguh-sungguh. Lagu dia tuan-tuan hit 1 bilion. 1 bilion view dia 1 bilion. Kita nak cari 100 orang pun payah ni. Dia 1 bilion. Dah lagu tu sampai bila nak main dia ada zaman dia. Sampailah masa lagu tu orang tak dengar lagi. Orang tak dengar. Dia nak buat lagu yang kedua, dia dah mula tekanan. Sehingga dia bercerai dengan bini dia. Sebab mampukah dia dapat 1 bilion yang sama? Dia cukup takut. Sebab orang dah perform, tiba-tiba kurang perform, dia akan rasa tekanan. Dia dah sebab buatnya kerana orang. Dia mula tertekan. Cuba juga buat. Kurang sikit. 900 juta macam tu. 900 juta tu banyak dah. Tapi dia rasa tekan sebab tak macam dulu 1 bilion. Tu yang ketiga pula lagi tertekan dia. Dan hari ni dia tenggelam. Sesudah hit 1 bilion dia tenggelam, bayangkan. Walhal dia ada semua duit dan sebagainya. Tapi itu watak manusia supaya kita tahu. Itu tuan-tuan kita, kekayaan kita bukan sebab rezeki kita banyak. Tapi kerana syukur kita banyak. Kekayaan kita sebenar tuan-tuan dinilai dengan banyak mana yang halalnya. Bila kita masuk saja yang haram, kita seperti masukkan api dalam rumah kita yang menunggu waktu untuk membakarnya. Harta yang haram itu panas. Dia pasti akan membakar semua yang halalnya. Dan kita kena ingat bila haram tu masuk dalam halal, dia akan bakar. Umpama setitik nila cukup merosakkan sebelanga santan atau susu. Setitik je nila. Kita ada sebelanga seperiuk susu atau santan, letak setitik nila, rosak susu sebelanga. Rosak santan sebelanga. Itu benda haram. Sebab itu disebut dalam kaedah yang disebut oleh ulama, iza istama'al halal wal haram wulibal haram. Bila bertemu halal dan haram, maka jadi benda itu haram. Sebab halal ni dia tak boleh bercampur dengan lain. Dia mesti bersih umpama air mutlak. Air mutlak tu tuan-tuan, kita campur sesuatu je, maka dia tak jadi mutlak lagi. Mustakmal atau dia jadi air yang tak mempunyai fungsi untuk kita beribadat pada Allah. Air teh, suci boleh minum tapi boleh tak ambil wuduk? Tak boleh. Tahirun ghairu mutahhirin. Dalam istilah fiqh kita ngaji, dia suci tapi tidak menyucikan. Maka harta kita biarlah bersifat suci dan menyucikan. Kerana sumber halal. Kemudian Syekh menyebut, beradablah dengan Allah dan hamba Allah. Jangan tak beradab.
Kerana bila kita tak beradab, kita dijauhkan oleh Allah. Syekh pun bawa satu cerita contoh. Ada orang soleh ni tuan-tuan sekalian, dia tengok seorang peminta sedekah. Dia pun berkata pada dirinya. Dia kata dalam dirinya, dia kata orang ni apalah, tubuh segar, sihat, megak, sihat. Kalau kerja kan bagus. Dia campur, dia bercakap pada benda dia tak tahu. Tuan-tuan, kalau orang minta sesuatu, kita tak tahu hakikat dia, kita jangan mudah cakap. Maka bila orang soleh ni dia cakap dalam hati je, maka dia dapat hukuman daripada Allah selama 6 bulan. 6 bulan tak terkejut qiyamul lail. Tuan-tuan, ini tak terkejut qiyamul lail, bukan tak terkejut subuh. Yang tak terkejut subuh apa cerita? Saya Ustaz payah sikit bangun subuh. Habis payah takkan tak buat apa-apa. Takkan tak buat apa-apa. Tapi ada orang tu, kalau buat agama dia beri alasan, dia pokok lembek, tengkok dia. Ustaz, awak ni kenapa tak boleh datang subuh, kuliah subuh? Saya subuh ni tak tahulah saya. Payah bang. Awak tidur pukul apa? Tidur awak ada Ustaz maghrib tidur. Tapi tak bangun juga subuh. Dan ini penyakit apa? Cek dosa kita tuan-tuan. Kita bukan kata pada orang, kita kata pada kita lah. Kita ni kita. Ulama' dulu tuan-tuan, dia tak bangun qiyamul lail, dia dah nampak dosa dia kat mana. Kita tak bangun subuh pun tak nampak lagi. Ini kata Syekh Abdul Qadir, bila kita ambil tahu benda yang kita tak patut tahu, maka Allah boleh hukum kita. Sebab itulah hidup ni tuan-tuan. Benda-benda yang tak ada kegunaan dalam kehidupan dunia akhirat, jangan ambil tahu, tak apa. Sabda Nabi SAW, min husnin islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara cantik Islam seseorang ditinggal benda yang tak berkenaan dengan dia. Dia bercerai sebab apa? Tak ada kena-mengena kita, biarlah dia bercerai. Itu rumah tangga dia. Nak tahu jugalah Ustaz, nak cek. Apa kena-mengena dengan awak? Tak ada kena-mengena, nak cek juga. Dia boleh rosakkan ibadat kita. Ustaz, saya nak tahu Ustaz, kenapa dia kahwin lagi? Apa berkait dengan awak pula? Dia nak kahwin lagi ke? Dang lagi ke? Suka dia lah. Itu hari, saya nak tahu juga sebab apa Ustaz. Kan dia dah ada anak tu. Kenapa nak kahwin lagi? Apa dia pakai duit awak ke? Kita ni tak ada nyebuk benda-benda gini. Itu orang kita ni suka benda-benda orang. Sebab itu di banyak channel TV ada rancangan gosip. Orang Melayu ada rancangan gosip dia. Orang kafir ada rancangan gosip dia. Rupalah macam gosip menjadi rancangan fitnah. Biar power sikit. Rancangan fitnah. Senang. Tapi begitu penyakit manusia, kita nak tahu orang lain. Kita pun nak tahu dia sebelum tidur dia minum air apa. Apa kaitan ni? Saja nak tahu. Dia kalau kita nak tahu sebab. Saya tengok Ustaz dia ni cergah. Dia lah satu-satu. Kalau dengar kuliah tak tidur, mesti dia ada minum air apa. Kita nak ambil resepi dia. Itu tak apalah. Tapi kalau kita nak ambil tahu benda-benda yang saya katakan tak ada faedah. Kalau kita boleh elak, kita elak. Maklumat-maklumat yang tidak menguntungkan agama kita atau dunia kita, maka ketepikan dahulu. Belajar mendisiplinkan diri. Biar maklumat kita dapat menguntung dunia akhirat. Saya bila baca satu benda, saya bila tengok satu benda, saya nak relatekan dengan agama. Itu memang kegunaannya. Untuk menjawab, untuk beri contoh. Ini contoh dia. Ini contoh dia. Bukan saya saja tengok macam ni, tengok ni. Bukan saya saja nak tengok. Ada benda yang kita nak kaitkan dengan agama kita. Dan ada benda yang kita nak kupaskan, ada benda yang kita nak bongkarkan. Supaya orang tahu apa yang dilihat tidak seindah yang kita tengok tu. Tidak seindah macam kita lihat yang dilakukan, yang berlaku pada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.